Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam dokter, selamat pagi. Apa khabar? Selamat pagi. Apa baik? Tengah buat apa? Dokter makin sihat dokter. Masuklah sihat. doktor. Alhamdulillah. Dah sarapan? Dah dah. Kantor. Tahun ni raya kat perantauan ya? Hari doktor. Jangan? Hari doktor. Boleh? Sama-sama merantau. Doktor kat pejabat kan? Saya cuti hari ni, saya kat rumah. Oh. Doktor betul ke isni cuti? Apa dia? Betul ke isni cuti? Esok cuti. Oh. Esok cuti, Khamis cuti, Ahad cuti. Esok kami. Esok cuti. Khamis cuti lagi. Oh. Ini sudah baik. Hari Ahad cuti lagi. So kita punya kelas untuk minggu ni hari ni saja. Mantap doktor, mantap. Boleh balik kampung. Mana-mana yang dekat boleh balik kampung. Ke tak balik kampung? Duduk asrama memang boleh balik Ke memang tak boleh balik? Rasa macam tak boleh. Dikurung Nak sepanjang cari orang Tenggara. dikurung sepanjang satu semester. Kurun tidak berpagar. Alhamdulillah. Penjara dokter, penjara. Penjara janji. Karak satu kali doktor. Tak boleh ada kesian hari nak tidur terbangun nanti. Hari ni nak tengok apa lah. Tengok sambung yang hari tu lah yang saya terlupa tukar slide tu. Saya tersalah bagi slide. Jadi kelas yang lepas kita bincangkan research strategy. Selepas research strategy tu ada berkenaan dengan internal validity dan external validity. Yang tu saya dah tukar slide, saya dah upload slide baru dekat e-learning. So boleh check kat situ lah balik. Dan ada slide baru untuk hari ni untuk research design. So kita bincangkan berkenaan dengan experimental design. Okay. Kita mulakan. Ayah? Ke awak nak tidur lagi? Mulakan. Okay. Tempat dalam research proses kita iaitu kita memilih strategi untuk kita punya research. Okay. So setakat ni, okay, we have found a research idea. Okay, kita dah develop hypothesis, determine how we will define and measure variables dan juga determine macam mana cara untuk kita memilih participant. Okay, yang pertama tu kita dah bincangkan berkenaan dengan macam mana cara untuk kita dapatkan research idea kita. Yang kedua, kita dah bincangkan berkenaan dengan hypothesis. Okay, macam mana cara penulisan hypothesis, okay, dan apa jenis-jenis hypothesis. Okay, kemudian kita determine macam mana cara kita define ataupun cara kita untuk mengukur variables kita. Okay, yang ni kita bincangkan berkenaan dengan variables tu. Okay, yang kita ada IV, DV, rate mediator, nuisance variable. Okay,
dan kita juga bincangkan berkenaan dengan macam mana cara kita memilih partisipan. Okey, itu dalam selective participant yang kita bincangkan berkenaan dengan population dan sampel. So ada accessible sample, accessible population, ada target population, dan kita ada sampling, kita ada probability sampling, non-probability sampling. Okay, so pada kelas yang lepas iaitu kita memilih research strategy kita. Okay, untuk kita gunakan. Okay, jadi research strategy ni dia adalah general approach. Okay, bagaimana cara untuk kita nak address kita punya research question. Okay, so ada basically saya bincangkan pada 3. Okay, descriptive, correlation dan juga eksperimen. Okay, so kita fokuskan kepada kajian eksperimen terlebih dahulu. Sekejap lagi kita akan bincangkan. Okay, so jadi bila kita nak tengok, kita nak compare dua grup atau lebih, itu melibatkan kajian eksperimen, non-eksperimen ataupun quasi. Okay, bila kita mencari hubungan di antara dua variables yang diukur, okay, untuk setiap partisipan itu dipanggil sebagai correlational research strategy. Okay, dan sekiranya kita mengkaji tentang single variable saja, okay, itu dipanggil sebagai descriptive research strategy. Okay, so kita dah bincangkan sedikit sebanyak hari itu berkenaan dengan setiap strategi berikut. Okay, dan penentuan research design adalah berpandukan kepada 3 perkara. Okay, sama ada group ataupun individu, okay, same individuals ataupun different individuals, dan juga the number of variables to be included. So yang ni adalah 3 basic aspect, okay, 3 basic aspects in determining research design. Okay, so dia perlukan kepada bila kita nak tentukan research design kita akan berpandukan kepada 3 aspek ni. Okay, group versus individual. Okay, individuals or same individuals or different individuals, or the number of variables to be included. Okay, so bila kita bincangkan berkenaan research design ataupun research strategi ni, okay, dia melibatkan kepada internal dan external validity. Okay, so each of the funds which internal and external validity of the research study. Okay, so dia ada pro and cons dia. Previously discussed validity in relation the entire research study. Okay, not just to the measurement procedures. Okay, validity yang kita bincangkan sebelum ni, okay, ia melibatkan kepada validity terhadap measurement kita tu. Okay, alat ukur yang kita gunakan, okay, atau instrumen ataupun questionnaire yang kita gunakan. Okay, itu validity yang sebelum ni. Tetapi validity, bila sebut tentang internal dan external validity, ia melibatkan kepada research process secara keseluruhan. Bukan hanya berfokuskan kepada alat ukur atau pengukuran yang kita gunakan. So dia entire research process. Okay, that is, here validity refers to how well the study addresses the research question. Okay, so sejauh mana kajian, okay, mengutarakan atau mengetengahkan kita punya research question. Okay, internal validity. If internal validity ataupun kesahan dalaman, okay, if a research study is able to show that changes in the IV lead to changes in the DV, and no other alternative variable could be responsible for these changes, then it is said to have high internal validity. Okay, sekiranya satu-satu kajian kita, okay, bila kita kata perubahan dalam IV boleh menyebabkan kepada perubahan dalam DV dan tiada variabel lain yang menyebabkan perubahan tersebut, okay, kajian tersebut dikatakan mempunyai high internal validity.
ia mempunyai kesahan dalaman yang tinggi. Okay. If there are alternative explanation for relationship between variables, then the study is said to have low internal validity. Okay, so kita kata kesan kafein ke atas tidur. Okay, sekiranya perubahan dalam kafein tersebut memberikan kesan kepada tidur dan tiada lagi variabel lain yang boleh memberikan penerangan terhadap kesan kepada tidur, so itu dikatakan ia mempunyai internal validity yang tinggi. Tetapi sekiranya ada alternative explanation, sebagai contoh, kita kata kita nak tengok kesan antara kafein dengan tidur tadi, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi tidur tadi tu. Perubahan tidur tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, sebagai contoh faktor tempat tinggal ataupun faktor IQ sebagai contoh. Itu kita akan kata that study mempunyai low internal validity. Sebab ada alternative explanation. Instead of kita kata terdapat kesan kafein ke atas tidur, so kita boleh juga kata ada alternatif lain, ada faktor lain yang juga mempengaruhi tidur tersebut. So sebab tu, bila adanya faktor alternatif lain yang boleh menerangkan tentang perubahan terhadap diri kita, so kita katakan study itu mempunyai low internal validity. Sekiranya perubahan pada DV berlaku hanya disebabkan oleh IV kita, so itu ia mempunyai high internal validity. One of the biggest threats to a research study's internal validity are extraneous variable. Ancaman utama terhadap, ancaman terbesar terhadap internal validity adalah extraneous variable. Sebab extraneous variable akan memberikan alternative explanation terhadap perubahan yang berlaku kepada DV kita. So bila adanya perubahan disebabkan oleh faktor-faktor lain, jadi study itu mempunyai internal validity yang rendah. Ingat. Ni selalu famous juga ni soalan ni, biggest threat to research study. Internal validity adalah extraneous variable. Variable pengacau biasanya akan menjadi ancaman kepada internal validity. Apa extraneous variable yang kita perlu kawal supaya dia tidak menjadi ancaman kepada internal validity kita? Yang pertama adalah subject variables. Ni kita dah bincangkan dulu apa extraneous variable tu, faktor yang menyumbang kepada extraneous variables. Kita ada subject variables that come with the participant which you do not want to influence your findings. Tu subject variable, so daripada orang tu sendirilah. Daripada that participant, sama ada dia punya mungkin disebabkan oleh faktor jantina, mungkin disebabkan oleh faktor umur ataupun faktor penggunaan tangan dia, kiri kanan tu. Faktor intelijen sebagai contoh. So itu juga itu yang perlu kita kawal. Yang kedua, extraneous variable adalah experimenter itself. Experimenters are also a source of extraneous variable. The sex, the appearance, mannerisms and behavior of the person interacting with the participants can influence the participants' behavior. The way you interact with the participant also, may influence your participants' response. So less obvious experimental variables such as expectancies and personal biases can be extremely damaging. So tingkah laku, penampilan jantina eksperimental tu juga menjadi sumber kepada extraneous variable. So kita perlu kawal. Yang seterusnya adalah situational variables. Are those that are particular to the context in which the study is being conducted, such as temperature, study time day, noise, lighting, etc. Can act as extraneous variable. Faktor semasa.
Okay, situational variable. Okay, variable situasi tersebut. Okay, bagaimana keadaan eksperimen itu dijalankan. Okay, bagaimana situasi itu tadi dijalankan. Okay. And confounding variables are extraneous variables which may differ systematically across the groups of being studied. Okay, for example, assignment bias, such as having all male participants in one group and mostly females in another group. Okay, so ini kita mungkin proses kita assign the participant dalam keadaan yang tidak secara sistematik. Okay, nanti akan berlaku ketidakseimbangan. Okay, menyebabkan berlakunya confounding variables. Mungkin yang ni ramai lelaki, yang ni ramai perempuan. So mungkin akan menyebabkan berlakunya bias. Okay, other threats to internal validity in research design which involve comparing participants over multiple periods of times are kalau kita compare participants menggunakan dalam satu tempoh masa, okay, so dia akan extraneous variable yang akan muncul adalah history, maturation and instrumentation. Okay, testing effects and regression towards the mean. Okay, so berlaku proses maturation. Okay, contoh awak kata awak nak buat study ni, okay, eksperimen untuk pada waktu pagi, okay, dan pada kalau waktu pagi tu nampak sangat tak lama sangat, okay. Katalah kita nak buat study repeated measure, okay, kita compare the same participant, okay, kita test dia pada bulan pertama, okay, kemudian after 1 month kita akan test dia untuk test yang kedua. Okay, so jadi dalam proses dia menunggu tersebut mungkin berlaku proses maturation, okay, testing effect, instrumentation semuanya akan ada. Okay, so mungkin dia dah jadi matang, dia masak dah, okay. Mungkin dia masa tu dia boleh cari jawapan, okay, dia mungkin boleh mencari, dia rasa macam, rasa macam study lah, so saya akan buat macam ni lah, sebab saya rasa macam saya ni dikaji, okay. So proses berlakunya proses maturation, okay, ataupun mungkin dia rasa macam kita dah ada pengalaman, okay, dengan testing yang lepas, so why not kita berhati-hati untuk second punya part. Okay, so jadi bila kita menggunakan design yang menyebabkan kita compare dua partisipan yang sama, kumpulan partisipan yang sama tapi menggunakan waktu yang berbeza, so ini semua akan berlaku. Okay, history, maturation, instrumentation, testing effect. Testing effect ni dia mungkin dia boleh praktis, okay, atau mungkin dia dah penat, letih duduk main benda yang sama. Okay, carry over effect. Okay, mungkin dia akan carry benda yang dah dia buat dalam test yang pertama. Dia mungkin bawa jawapannya kepada dan jadi okay, so nanti markah dia akan mendekati kepada mean. Okay, sebab dah semakin jawapan dia semakin banyak dijawab. Okay, so dia akan bergerak kepada mean kat tengah-tengah tu. So that's why dia akan jadi bias. Okay, so if no extraneous variables are present in the study, okay, it is said to have high internal validity. So sekiranya tidak extraneous variable yang wujud dalam sesuatu kajian kita atau research, so ia dikatakan mempunyai internal validity. Okay, awak ingat macam ni, internal validity ni kita nak satu faktor saja yang menyumbang kepada perubahan dalam kita punya DV. Dan sekiranya ada alternative explanation yang tidak dikawal, okay, so itu akan menyebabkan ia akan mempunyai low internal validity. Sebab bila ada alternative explanation, it means that kita punya IV, bukan kita punya IV sahaja yang menerangkan kepada perubahan DV, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain. Jadi kajian yang biasanya mempunyai high internal validity ni adalah eksperimen. Okay, sebab apa? Sebab dalam kajian eksperimen, kita mengawal segala jenis extraneous variable. Kita cuba kontrol.
Dan kita cuba minimizekan kesan extraneous variable. Okey. Yang seterusnya adalah external validity. Okay, ada apa-apa berkenaan dengan internal validity? Ada. Okay, external validity refers to the extent to which the findings from a study are generalizable to populations other than the one from which the and to other conditions and situation. Okay. Kalau dalam internal validity tadi, kita nak faktor, hanya satu faktor saja yang menerangkan kepada perubahan diri kita. Okay, dalam external validity, ia merujuk kepada sejauh mana kita punya finding boleh digeneralisasikan kepada populasi. Awak ingat, kita punya sampel, bila kita buat kajian, kita menggunakan data daripada sampel. Dan kita akan buat conclusion daripada sampel. Okay, kemudian kita akan generalizekan kepada populasi. Jadi, there are jadi itu adalah external validity. Okay, there are three types of generalizability which may be concerned. Okay, how well the findings of one research study generalize to another research study. Okay, so macam mana kita boleh generalizekan research study kita kepada study yang lain. Yang kedua, how well the research study findings generalize to the real world. Okay, so bagaimana kita punya finding kita, study kita tu, dapatan kita generalizekan kepada dunia yang sebenarnya. Dua jadi. Satu lagi. How well a sample generalizes to the population. Okay, so ada tiga perkara. Okay. Satu, how well a sample generalizes to the population. Okay, sejauh mana sampel digeneralisasikan kepada populasi. Okay, yang kedua, how well the findings of one research study generalize to another research study. Dan yang ketiga adalah how well the research study findings generalize to the real world. Okay. Okay, so ingat, kalau internal validity tadi, ia merujuk kepada changes in IV, lead kepada changes in the DV. Okay, and no other alternative variable could be responsible for these changes. Okay, perubahan ke atas DV tersebut disebabkan oleh IV dan tiada variable lain yang mempengaruhi perubahan tersebut. Itu internal validity. External validity merujuk kepada keupayaan kita punya research finding untuk kita generalisasikan kepada populasi. Okay, boleh tak awak kata awak ambil stres pelajar counselling, stres pelajar UMT sebagai contoh. Okay, so awak ambil beberapa sampel pelajar, boleh tak dia digeneralisasikan kepada populasi pelajar UMT? So itu merujuk kepada external validity. Okay, some final points about internal and external validity. Okay, note that these are times when a lack of external validity is not a problem. Okay, lack of external validity is not a problem. Okay, one may not want to or need to be able to generalize across populations, conditions and setting. Okay, so dikata lack of internal validity bukanlah satu masalah. Okay, sebab kadang-kadang kita bukan nak generalizekan kita punya finding kepada population, condition ataupun setting. Okay, walau bagaimanapun, internal validity adalah penting untuk mendapatkan research yang bagus.
Okay, a study may have internal validity without external validity. Okay, sesuatu kajian, okay, sesuatu study, okay, mungkin mempunyai internal validity tanpa adanya external validity. Okay, but a study without internal validity will also have no external validity. So a study without internal validity, okay, will also have no external validity. So kalau ada internal validity, tak ada external validity, tak menjadi masalah. Okay, tetapi tanpa internal validity, so dia tak akan ada external validity. So yang penting kat sini adalah internal validity. Okay, sebab bila kita nak attributekan satu faktor kepada sumbangannya, kesannya ke atas variable kita, okay, so kita nak benda tu hanya diterangkan oleh faktor tersebut sahaja, tanpanya ada faktor-faktor lain. Jadi saya suka ambil point yang dia kata internal validity is crucial to good research. A study may have internal validity without external validity. Okay, kita angkat sini, okay, dalam kajian eksperimen, okay, sebab kajian eksperimen dikatakan mempunyai high internal validity. Okay, sebab kita nak tengok cause and effect. Jadi kita nak tengok kesan A ke atas B, hanya A yang menyumbang kepada B. Okay, jadi kajian ni bila sebut tentang dia kata internal validity without external validity, sebab apa? Kajian eksperimen tidak memerlukan sampel size yang besar. Okay, so jadi bila dia menggunakan sampel size yang sedikit, yang kecil, okay, kemungkinan proses untuk kita generalisekan ia amatlah terhad. Okay, proses mengeneralisasikan dapatan kita kepada populasi sangatlah terhad disebabkan oleh penggunaan sampel size yang kecil. So dia ada internal validity tapi dia low external validity, tapi tidak menjadi masalah. Sebab karakteristik of good research, to be a good research, dia kata internal validity lebih penting. Okay, so ni jadual yang menunjukkan relation to research strategies. Okay, research strategy eksperimen. Okay, eksperimen mempunyai high internal validity tapi low external validity. Macam saya terangkan tadi lah. Okay, so dia ada internal high, okay, tapi dia low external. Quasi-experimental lower than experimental but higher than the other three strategies. Okay, higher than experimental. Non-experimental, low internal validity, high external validity. Okay, sebab apa? Yang ketiga-tiga ni experimental, correlational dan descriptive. Okay, dikata low internal validity sebab apa? Sebab kita tak kawal extraneous variable. Dan bila kita terangkan tentang hubungan di antara variable sebagai contoh, okay, so dia boleh diterangkan oleh faktor yang pertama tetapi mungkin disebabkan juga oleh faktor-faktor lain. So sebab tu dikata dia mempunyai internal validity yang rendah. Okey, walaupun awak kata terdapat hubungan di antara stres dan pencapaian akademik. Saya tengok satu je, saya tengok stres dengan pencapaian akademik. Jadi kita kata stres ada hubungan dengan pencapaian akademik. Okey, tetapi okey sebenarnya instead of stres saja yang mempengaruhi akademik, okey, mungkin ada juga faktor-faktor lain yang menyumbang kepada atau yang mempengaruhi pencapaian akademik tetapi tidak dimasukkan di dalam kajian kita. Okay, so bila awak jalankan testing, okay, hypothesis testing, bila awak jalankan data analisis nanti, so dia akan bagi tahu awak berapa peratus sumbangan stres kepada pencapaian akademik sebagai contoh. Okay, so dia akan dapat nilai correlation dia lah. So nanti awak akan convert kepada R-square. So awak akan tahu berapa persen sumbangan. So sumbangan let's say awak dapat 50%. Okay, katalah awak dapat sumbangan dalam 65%. Okay, balance lagi 35% mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain selain daripada stres. Sebab tu dia kata experimental correlational study mempunyai low internal validity. Tapi dia high external validity. Okay, sebabnya kajian non-eksperimen dan juga kajian correlation dan juga descriptive kebiasaannya menggunakan sample size yang besar.
Okay, so jadi bila sample size yang besar, so proses kita mengeneralisasikan dapatan kita kepada populasi sangatlah tepat. Okay, so bila kita jalankan proses generalisasi, okay, kita boleh jalankan proses generalisasi dengan baik. Okay, sebab dia adalah dia mempunyai external validity yang tinggi. Okay, so in conclusion, step 3 process of the research need to decide what characteristic you want your participant to have. Okay, what sampling method you are going to use and how many participants you need. Okay, to step 3. Okay, step 4 of the research process involves selecting your research strategy based on whether you want to determine a cause and effect relationship and the relative strength and weakness of each strategy in relation to internal and external validity. Okay, step 3 kita tengok berkenaan dengan how to identify your research participant or subject. Ini proses memilih participant, dan step keempat adalah proses kita memilih research strategy. Okay, based on kepada 3 yang kita bagi tu, okay, sama ada secara deskriptif, comparing ataupun mencari relationship. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada, Doktor. Tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan kepada research design iaitu experimental design. Tapi kita take 5 dulu.
Doktor, tak dengar. Doktor tak unmute suara. Doktor. 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 Doktor tak unmute suara. Doktor. I love you, Doktor. Doctor. Doktor. Doctor. I love you. Doktor. Saya tahu periknya dugaan yang awak ada. Ada gila kau. Doktor, tolonglah, tak dengar. Ya Rob, semoga Allah membuka hati doktor untuk dengar, ya Allah. Amin. Sesiapa call doktor, please?
Tertutup ke? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tutup mic. Doktor dengar ke? Doktor cuba cakap sesuatu. Dengar dah? Hello? Okey, doktor dengar. Tak dengar. Okey, tak dengar daripada mana? Daripada awal lagi? Daripada awal, doktor. Daripada dia tak bagi pula tanda mic tu. Okey, tak apa, jap. Saya ulang balik. Okey, research di Yes. Okay, so kita dah pada proses yang kelima iaitu select a research design. Okay, so research design, okay, bila kita sebut tentang research design, okay, kita tengok dulu research strategy. Research strategy seperti yang kita bincangkan, dia adalah general approach that kita akan gunakan untuk kita nak address kita punya research question. Okay, kalau kita kata kita nak address research question yang mengatakan ada hubungan A dan B sebagai contoh. So strategi yang akan kita gunakan adalah correlation. Kita kata kita nak tengok hubungan, nak tengok perbezaan di antara lelaki dan perempuan sebagai contoh. Okay, kita akan gunakan strategi yang berbentuk non-eksperimen. Okay, kita kata kita nak tengok keberkesanan terapi program sebagai contoh. Okay, kita akan buat pre and post test. Okay, itu mungkin kita akan menggunakan strategi research yang dipanggil sebagai quasi eksperimen. Okay, ataupun kita nak tengok kesan bunyi-bunyian, okay, kesan bunyi ke atas memori. Okay, so mungkin kita akan menggunakan kajian eksperimen. Okay, adakah terdapat kesan bunyi ke atas memori? Okay, so bila persoalan tersebut, okay, bila kita address that question, so kita akan pergi kepada strategi yang membentuk eksperimen. Okay, bila kita kata kita nak address persoalan, okay, adakah terdapat hubungan di antara stres dan pencapaian akademik? Okay, so strategi yang kita akan gunakan adalah correlational research strategy. Okay, so jadi untuk kita nak formulate, kita dalam proses kita nak implement, kita nak jalankan kita punya research strategy tadi, okay, kita perlu formulate sesuatu yang dipanggil sebagai research design. Okay, jadi research design ni akan bertindak, okay, dalam proses sama ada ia melibatkan pada proses kita nak menggunakan individu ataupun kumpulan. Okay, ataupun okay, kita nak menggunakan okay, same individuals ataupun different individual. Okay, individu yang sama ataupun individu yang berbeza. Okay, ataupun yang ketiga, okay, ia melibatkan proses okay, untuk kita membuat keputusan tentang berapa banyak variables untuk kita masukkan dalam kajian kita. Okay, mungkin kita kata kalau kita menggunakan research design yang berbentuk correlation, okay, mungkin kita perlukan 2 variables, okay, okay, atau mungkin ada lebih lagi, okay. So dia bergantung, okay, kepada research design kita. Okay, so ingat strategi adalah general approach. Okay, sama ada dia akan ada eksperimen ataupun dia akan ada correlation ataupun deskriptif. Okay, tetapi untuk kita nak formulate kita punya research, nak implement kita punya research strategy,
kita perlu formulate general plan kita. Okay, sama ada kita nak guna kumpulan ataupun individu, sama ada kita nak menggunakan individu yang sama ataupun individu yang berbeza, ataupun kita berapa banyak variables yang perlu kita masukkan dalam kajian kita. So itu adalah research design. Okay, jelas setakat ni. Okay. Jelas. Kita tengok dalam perbincangan kita, okay, untuk research design ni, saya akan fokuskan kepada experimental design dulu. Okay, kemudian kita akan pergi kepada quasi eksperimen dan non-eksperimen. Dan kita akan terus kepada correlational design dan juga seterusnya kepada descriptive design. Okay, kita tengok experimental design dulu. Okay, experimental design. Okay, reka bentuk eksperimen. Okay, the goal of experiment research is to establish cause and effect relationship between two variables. Okay, awak ingat. Okay, tujuan kita jalankan kajian eksperimen ni adalah untuk nak tengok cause and effect relationship. Okay, so bila kita kata kita nak tengok kesan dan akibat, okay, ia hanya boleh dijalankan dengan menggunakan kajian eksperimen sahaja. Kesan A ke atas B. Okay, so itu dijalankan menggunakan kajian eksperimen. Okay, jadi untuk kita nak achieve this goal, okay, untuk achieve establishing the cause and effect relationship, kita perlukan 4 langkah. Okay, satu, kita perlu manipulate IV. Okay, one IV to create 2 or more treatment conditions. Okay, kita ambil contoh. Kita nak ambil contoh, kita kata kita nak tengok kesan bunyi ke atas memori. Okay. Okay, so jadi kita ambil, kita pecahkan kita punya variables kepada 2 ataupun lebih treatment conditions. So kita ambil 2. Okay, satu dalam bilik yang bunyinya kuat, okay, dan satu lagi bilik yang sunyi. So kita create 2 treatment conditions. Okay, satu sunyi, satu bising. Okay, so IV kita bunyi tadi, IV adalah bunyi, kita akan manipulate. Satu bising, satu senyap. Ataupun kita kata kita nak tengok effect of temperature kepada memori. Okay, satu temperature yang sejuk, satu temperature yang panas. Ataupun mungkin awak kata saya nak buat 3 levels of temperature. Sejuk, panas dan sederhana. Kita nak tengok kesannya ke atas memori. Ataupun bunyi-bunyi yang tadi, kita kata kita nak buat bilik yang sunyi, bilik yang bising dan yang sederhana bising. Okay, so ada 3 conditions. Okay, so ada 3 treatment condition. Okay, kemudian kita perlu ukur. Measure a DV so that you have a set of score for each treatment condition. So jadi kita ada dalam treatment condition tadi, okay, bunyi yang bising, bunyi yang sederhana dan bunyi yang senyap. So kita akan ada 3 sets of score, okay, iaitu kita punya memori tadi. Okay, memori dalam bilik yang bising, bilik yang senyap dan bilik yang sederhana. So awak akan ada 3 set of score. Kalau ada 2 set of score, kalau awak bilik yang senyap dan bilik yang bising, so awak 2 set of score. Okay, kemudian apa yang berlaku? Kita akan comparekan skor tersebut. Okay, skor daripada bilik bising, bilik yang sederhana dan bilik yang senyap. Okay, so kita akan comparekan dia punya DV score for each treatment condition. Okay. Dan pada masa yang sama, kita perlu kawal semua extraneous variable so that you can determine that it is the IV that is causing the changes in the DV. Kita perlu control semua extraneous variable. Okay, supaya kita boleh determine, okay, bahawa IV kita hanya IV sahaja yang mempengaruhi perubahan kepada DV.
Okay, so awak ingat 4 steps, okay, 4 necessary things, okay, to achieve cause and effect relationship punya goal. Okay, satu, manipulate IV. Yang kedua, measure DV. Dan yang ketiga, compare DV score. Okay, dan yang keempat adalah control all extraneous variable. Okay, so apa yang penting dalam kajian eksperimen adalah treatment condition ataupun kumpulan rawatan tersebut. Okay, rawatan yang diberikan kepada partisipan kita. Okay, so treatment. Dia ada treatment. Kita panggil treatment lah. Okay, jelas. So ingat, goal of experimental research, kita nak establish cause and effect relationship between two variables. Okay, kesan bunyi ke atas memori, contoh. Okay, jadi untuk kita nak dapatkan kesan bunyi ke atas memori tersebut, okay, apa yang perlu kita lakukan adalah kita manipulate bunyi tersebut. Okay, kita manipulatekan bunyi yang kuat, bunyi yang senyap sebagai contoh. Okay, ada 2 treatment conditions di situ. Okay, kemudian untuk setiap treatment condition tu, okay, kita akan bagi memory test. Memory test akan dijalankan untuk bilik yang bising. Okay, kemudian bila kita dah dapat skor untuk kedua-dua bilik tersebut, kedua memori, okay, kita akan buat comparison. Okay, melihat perbezaan, ada beza ke tidak. Okay, dan pada masa yang sama kita perlu kawal semua extraneous variable supaya kita hanya boleh attribute kita punya IV saja, iaitu bunyi tersebut yang boleh mempengaruhi memori dan tiada faktor lain yang boleh menerangkan tentang perubahan dalam memori. Okey, boleh jelas. Okay, itu persoalan dia, same or different participant. Okey, kita nak gunakan partisipan yang sama ataupun partisipan yang berbeza. Okay, tadi kita pecahkan kepada 2 treatment condition sebagai contoh. Okay, sekarang ni kita nak guna partisipan yang sama atau partisipan yang berbeza untuk kedua-dua tempat tu. Okay, adakah kita nak gunakan same participant, iaitu partisipan akan pergi kepada bunyi yang bising, yang senyap, dan partisipan yang sama juga akan pergi pada bunyi yang bising, ataupun satu kumpulan akan pergi kepada bilik yang senyap dan satu lagi kumpulan akan pergi kepada bilik yang bising. So persoalan timbul di situ, same or different participant. Okay, do we use the same or different participant in each treatment condition? Okay, if the set of scores for each treatment condition come from the same participant, this is referred to as a within subject design. Okay, sekiranya set of score untuk setiap treatment condition datang daripada partisipan yang sama. Okay, contoh, awak ambil partisipan yang sama, awak test dia dekat bilik yang senyap. Dan partisipan yang sama juga, awak ambil kemudian pergi test dekat bilik yang bising. So, bila kita menggunakan partisipan yang sama, ditest menggunakan 2 condition yang berbeza, okay, itu merujuk kepada within subject design. Okay. Tengok contoh. Each participant takes parts in 2 conditions. Okay. One where we measure how many one-syllable words they can remember, and another where we measure how many two-syllable words they can remember. Okay, setiap partisipan akan ambil bahagian dalam 2 keadaan. Okay. Satu keadaan di mana kita ukur berapa banyak perkataan satu suku kata yang dia boleh ingat, dan satu lagi keadaan di mana kita mengukur berapa banyak perkataan 2 suku kata yang boleh diingat. Okay. Kemudian kita akan comparekan kedua-dua set of score. Okay, untuk satu suku kata dan juga 2 suku kata. Okay, so to determine if the number of syllable causes the differences in memory. Untuk kita nak tentukan adakah sama ada jumlah perkataan yang diingati, untuk kita nak tengok sama ada jumlah bilangan suku kata
akan mempengaruhi perbezaan memori. Akan memberikan kesan kepada memori. Boleh? Jelas kalau same participant, kita panggil within subject design. So maksudnya awak dites 2 kali. Dalam keadaan ini dibagi contoh, satu awak dites menggunakan satu suku kata dan satu lagi menggunakan 2 suku kata. Contoh yang saya bagi awal-awal tadi, pada mula-mula awak dites dalam bilik yang sunyi. Kemudian dites dalam bilik yang bising. So itu within subject design. If the set of scores for each treatment condition come from different participants, this is referred to as a between subject design. Sekiranya kita menggunakan kita menggunakan different participant, itu merujuk kepada between subject design. Sebagai contoh, satu kumpulan participant akan diberikan satu suku kata dan satu kumpulan lagi akan diberikan 2 suku kata. So two different group of participant. Satu untuk satu suku kata dan satu lagi untuk 2 suku kata. Satu akan diletakkan dalam bilik yang senyap. Satu kumpulan lagi akan diletakkan dalam bilik yang bising. Berbeza dengan yang within subject tadi, within subject awak menggunakan orang yang sama tetapi kita test dua benda yang berbeza. 2 benda yang sama. Yang berbeza tetapi menggunakan orang yang sama. Tetapi yang ni kita menggunakan 2 benda yang berbeza dan ditestkan kepada 2 orang yang 2 pasukan yang 2 kumpulan yang berbeza. Example, 2 different groups of participants take part in 2 conditions. 2 kumpulan participant mengambil bahagian dalam 2 keadaan. For one group, untuk grup pertama, kita ukur how many one syllable words they can remember. And for other group, separate group, group yang lain, kita measure how many 2 syllable words they can remember. Grup pertama akan tengok perkataan satu suku kata. Grup yang kedua akan gunakan 2 suku kata. Grup yang pertama mungkin kita test dalam, kalau contoh yang saya bagi mula-mula tadi, grup yang pertama dites dalam bilik yang senyap. Grup yang kedua dites dalam bilik yang bising. Sama juga yang keadaan ni. Grup pertama dites menggunakan 1 suku kata. Kumpulan yang kedua dites menggunakan 2 suku kata. Kemudian kita akan comparekan set of score untuk 1 syllable condition dengan 2 syllable condition untuk melihat perbezaan adakah untuk menentukan sama ada jumlah suku kata sama ada 1 atau 2 boleh menyebabkan perbezaan dalam memori. Jelas. So, dalam experimental design, kita ada within subject design dan juga between subject design. Ada apa-apa soalan? Ingat, kajian eksperimen, dia punya goal adalah to establish cause and effect relationship. Dia nak tengok kesan dan akibat. Treatment condition sangat penting dalam kajian eksperimen. So jadi to achieve cause and effect relationship, apa yang kita perlu lakukan adalah 4 benda. Manipulate IV, measure DV, compare DV score dan juga control extraneous variable. Dan kajian dipecahkan kepada 2. Satu between subject design. Sekiranya satu within subject design, sekiranya kita menggunakan partisipan yang sama, ataupun repeated measure, dan yang kedua adalah between subject design, sekiranya kita menggunakan 2 kumpulan partisipan yang berbeza. Yang ini independent measure. Kita tengok between subject design ni macam mana dia dilakukan. So ini jadi within subject between subject design. Manipulate the IV to create different treatment condition.
Okay, so kita ada treatment condition 1, condition 2 dan condition 3. Okay, so kita assign separate groups of participants for each treatment condition. So saya akan pecahkan awak kepada 3 kumpulan. Kumpulan 1 pergi kepada treatment condition 1. Treatment group 2 akan pergi pada treatment condition 2 dan group 3 akan pergi kepada treatment condition 3. Okay, kemudian saya akan ukur IV dia, apa yang IV dia tu. Okay, kemudian saya akan comparekan DV score dia. Okay, DV score untuk treatment condition 1, 2 dan 3. Okay, so ini gambaran dia. Okay, ni untuk between subject design. Okay, note that each participant contribute one score. Okay, each score should be in an independent score that is not influenced by any other participant's score. Okay, because participants are randomly assigned to groups, okay, and because each score is independent, between subject designs are also known as simple randomized design, random groups design, and dependent measures design. Okay, independent measures design. So kalau awak jumpa term-term ini, okay, ini merujuk kepada between subject design. Okay, simple randomized design ataupun random groups design ataupun independent measures design. So ini semua merujuk kepada between subject. Okay, so kita untuk subjek ni, okay, untuk memudahkan kita untuk faham, kita tengok simple between subject design. Kita bagi contoh yang simple saja. Okay, so kita fokus kepada simplest type of between subject design. That is where you only have one IV and one DV. Okay, it is possible to have more complex design involving 2 or more independent variables and one DV. Such design are called between subject factorial design. So kita ambil yang simple saja. Kita ambil pakai one DV, one IV. Okay, sebab kalau kita menggunakan, dia boleh lebih. Okay, boleh ada lebih IV, okay, dan satu DV. Okay, itu dipanggil sebagai factorial design. Okay, sebagai contoh, tadi kita kata kita buat berkaitan dengan kita kata kesan bunyi. Kita nak tengok kesan bunyi ke atas memori. Okey, kita kata kesan bunyi ke atas memori. Okey, satu IV, satu DV. Okey, bunyi tersebut okey adalah IV dan memori adalah DV. Jadi kita nak tengok kesan bunyi. Okey, kemudian dikata kita boleh juga ada lebih IV. Okey, contoh kita kata kesan bunyi bising menggunakan satu syllable word dan dua suku kata. Bunyi yang bising dalam satu suku kata dan dalam 2 suku kata. Okay. Bunyi yang senyap, dalam bilik yang senyap, okay, satu suku kata, 2 suku kata. Bilik yang bising, satu suku kata, 2 suku kata. So dia akan ada satu lagi yang dipanggil IV yang kedua tadi. Okay, satu kita tengok perbezaan dari segi IV iaitu bunyi-bunyian. Tetapi kita kata kita nak tengok satu lagi variable yang boleh membezakannya, yang memberikan kesan sebagai contoh syllable word. Jadi kita ada 2 IV di situ. Okey, satu bunyi, satu lagi number of syllable. Okey, dan kita akan tengok kesan ke atas memori. Okey, yang tu kita panggil sebagai between subject factorial design. Sebab dia berfaktor macam tu. Tak apa, kita tengok simple between subject design dulu. Okey, satu IV, satu DV. Okey. Kenapa kita menggunakan between subject design? Okay. The main reason for electing to use a between subject design are because each score is independent and is therefore not affected by practice or experience. Okay, so score tu kita test sekali saja. Okay, awak dia akan diuji sekali, so dia tak akan ada experience dan dia tidak ada practice. So kalau kita pakai within subject design, kita repeat balik. So mungkin participant dah boleh practice. Jadi dah ada pengalaman, dia buat dah sebelum ni. Okay, tapi bila kita menggunakan between subject design, okay, grup satu kita test dengan test yang satu,
Group 2 kita test dengan test yang kedua. So dia tak ada relationship antara dua tu. Okay, dia tak affected by each other. Okay, so dia tak ada fatigue and boredom. Okay, so dia tak akan penat lah. Participant tak akan penat sebab dia ditest sekali saja. Dia tak di repeat. Okay, so dia tak ada contrast effect satu lagi. Okay, contrast effect ni macam contoh yang ni dia perform well, yang ni tak perform well. Such a design can be used for a wide range of research question. Okay, so kita ambil between subject design sebab kita nak elak practice or experience, fatigue, boredom and contrast effect. Okay, so kita tengok example yang diberikan. Okay, caffeine and REM sleep. Okay, kita nak tengok kesan caffeine ke atas tidur. Okay, consider an experiment in which we are interested in the effect of different doses of caffeine on the amount of REM sleep. Okay, kita nak tengok kesan dos caffeine ke atas jumlah tidur. Okay, so the IV adalah dose of caffeine. Okay, we use 5 doses of caffeine, 0.0 mg, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0. Okay, obviously 0.0 mg is a control condition used to establish baseline REM sleep in the absence of caffeine. Okay, so the IV is usually referred to as treatment variable. Okay, so ingat, IV kita panggil sebagai treatment variable and the treatment conditions. Okay, and in this case 5 are referred to as treatment levels. So kita ada 5 treatment levels. Okay, 0.0 sampai 2.0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so treatment variables adalah IV. Okay, jadi the DV variables is the length of REM sleep. Okay, jadi kita perlu consider beberapa isu di sini. Okay, in conducting this study using a between subject design, we need to consider that we may need a relatively large sample size. Okay, bila kita gunakan between subject design, kita perlu consider menggunakan sample size yang besar. Okay, sebab participant hanya contribute kepada satu skor sahaja. Okay, so kalau ada 10 orang pada participant, so maksudnya bila awak menggunakan between subject design, awak perlukan kepada 20 orang. 10 orang untuk satu suku kata, 10 orang lagi untuk dua suku kata. So perlukan 20 orang. So very large sample size. Kalau awak menggunakan within subject design, awak perlukan 10 orang saja. 10 untuk one syllable dan orang yang sama akan dites untuk two syllable. Jadi awak perlukan 10 orang saja. So beza. So dalam between subject design awak perlukan pada large sample size. Okay, sebab awak nak test orang yang berbeza untuk grup 1 dan orang lain untuk grup 2. So awak perlukan, let's say di sini 30 orang. So awak kena cari grup 2 juga 30 orang. So 60 orang. Contoh. Individual differences can act as confounding variables. So ni akan menyebabkan sebab kita menggunakan individu yang berbeza, jadi dia boleh menyebabkan berlakunya confounding variables di situ. So we need to ensure that the 5 different treatment conditions groups are as similar as possible. So we achieve equivalent groups by creating equally, treating equally and comparing them of equivalent individuals. So make sure, okay, sebab kita menggunakan orang yang berbeza untuk 5 different treatment tadi. Okay, so jadi kita perlu create benda tu secara saksama. Okay, kita perlu treat benda tu secara equal. Okay, composing them of equivalent individuals. So dia tak boleh nak bias assign. Okay, awak kena random assign. Okay, supaya awak boleh reduce dia punya perbezaan tu. Okay, so kita nak achieve group equivalent. Okay, note that the assignment bias occurs when the process of assigning participants to groups results in groups with different characteristics.
Okay, one group may be comprised of older participant than the other group. Okay, so berhati-hati dengan assignment bias. Okay, yang mana kadang-kadang kita terassign benda tu secara tidak equivalent. Okay, mungkin grup ni terlalu ramai lelaki, grup ni terlalu ramai perempuan. Okay, mungkin grup ni terlalu ramai yang memang kaki tidur. Okay, yang grup ni pula memang tak ramai yang kaki tidur. Suka tidur. Okay, mungkin ada pelbagai karakteristik. Okay, so kena hati-hati. Okay, we also limit confounding caused by individual differences by using. Okay, so kita nak limit nak limit confounding problem tadi. Okay, so kita menggunakan random assignment. Okay, so kita menggunakan random process to assign participant to groups. Okay, ataupun kita menggunakan match assignment. Okay, match the groups of participant on a few specific variables that are likely to affect their scores. Okay, ataupun kita holding variables constant. Okay, that is holding constant a variable that is likely to affect participant score. Okay, we can minimize variance within treatments or limit the effect of high variance. Okay, kita boleh minimizekan kepelbagaian dalam treatment tersebut. Okay, dengan cara kita standardize procedures and treatment setting. Okay, so kita perlu standardizekan prosedur kita. Okay, instruction perlulah standardize. Okay, treatment setting perlulah standardize. Okay, so kalau dalam kalau awak buat tadi memori tadi, okay, kalau yang tu ditest dalam bilik macam bilik yang kondusif, yang satu lagi pun bilik yang kondusif, bilik yang sama lah. Okay, so kita perlu standardize. Kalau awak baca arahan untuk yang ni macam ni, yang bilik instruction untuk yang satu lagi pun benda yang sama juga perlu awak baca supaya kita boleh standardizekan untuk kita mengurangkan kepelbagaian tersebut. Okay, dan limiting individual differences by holding a participant variable constant. Okay, for example, using only male participant or by restricting its range. Okay, for example, using only participant age 18 and 20 years. So kita boleh limitkan perbezaan individu dengan kita jadikan dia sebagai constant. Okay, contoh kita gunakan lelaki sahaja. So dia tak akan lelaki perempuan lah. So dia akan constant di situ. Ataupun kita menggunakan large sample size, okay, to statistically overcome the negative effect of high variances. Okay, so kita perlukan kepada sampel yang ramai untuk kita kurangkan kepelbagaian dia. Okay, back to our example. Okay, step 1 tadi kita randomly sample or randomly assign each participant to one of 5 treatment groups. Okay, so awak ada let's say berapa? 50 orang tadi. Okay, so 50 orang tadi awak akan randomly assign kepada setiap group. 1, 2, 3, 4, 5. 0.0 sampailah 2.0. Okay, random sampling of participant permits the likelihood of obtaining equivalent participant. So kita randomly assign dia ke dalam 5 kumpulan tadi. Okay, presume that we wish to use first year psychology student in our experiment student to choose from. Presume you want 10 participants from each of the 5 treatment condition. Okay, therefore we randomly select 50 individuals from the population. These 50 people are our sample. Ada 1,200 pelajar tahun 1 psikologi. Okay, so this is our population. Okay, jadi kita nak gunakan 10 participant untuk setiap treatment condition. Jadi kita ada 5 treatment condition. Jadi kita perlukan 10 participant untuk setiap treatment condition. Jadi kita perlu select 50 orang individu secara random daripada populasi 1,200 pelajar tadi. Okay, so jadi 50 orang adalah yang kedua.
design our experiment with controls. Okay, so kita control nuisance variable seperti age. Okay, mungkin kita boleh hold it constant lah. For example, kita ambil partisipan yang berumur 23 tahun saja. Pelajar psikologi yang berumur 23 tahun saja contoh. Okay, however, external validity would be poor since the sample is so specific. So, external validity sangat poor lah, sangat rendah. Sebab kita hanya boleh dia generalizekan kepada umur 23 tahun sajalah. Sebab kita gunakan sampel 23. So, jadi sangat poor. Okay, so to improve external validity, we could systematically vary age, okay, within each treatment group, but use match across the group. Okay, for example, if age is a nuisance variable, then within each of the 5 treatment conditions, we would have an 18-year-old, a 19-year-old, and 20-year-old, and etc. Okay, so kita boleh gunakan matching, okay, across the groups. Okay, for example, kalau age kita rasa dia akan bertindak sebagai nuisance variable, okay, kemudian kita boleh ambil untuk setiap 5 condition treatment, kita boleh ambil orang yang berumur mungkin 18, 19, 20. So untuk setiap condition akan ada umur 18, 19, 20. 18, 19, 20 akan ada. Okay, so itu kita panggil match. Okay, kemudian step yang ketiga, kita conduct our experiment, our caffeine and REM sleep experiment. Okay, so ini adalah keputusannya. Okay, so in this table, A1, A2, A3, A4, A5, okay, are symbols standing for the 5 treatment levels. Okay, A1 tu, A1 sampai A5 adalah dia punya treatment levels. Okay, the number 1, 2, 3 adalah in 1, 2, 3, 10 in each column stand for the 10 participant. So kita ada 10 participant untuk setiap treatment condition. The values in the bottom row represent the average or mean minutes of REM sleep for each treatment condition. So mean tu adalah menunjukkan kepada average time tidur dia. So untuk condition A, time tidurnya ada 120, condition A2 110, sampai dah condition A5, okay, mean tidur dia adalah 60. Okay, so step 4, we analyze the data. Greater doses of caffeine appear to cause shorter average length of REM sleep. Okay, the difference in the average length of REM sleep between the 5 treatment conditions are based on the differences between different groups of participants. Okay, therefore, these differences may be due to the different effect of different doses of caffeine. Sebab kita dah kontrol dan kawal semua, so mungkin kita kata perubahan ini disebabkan oleh perubahan dos caffeine. Okay, tapi mungkin juga disebabkan oleh faktor-faktor lain, okay, seperti perbezaan individu yang digunakan dalam setiap treatment condition. Tapi kita dah kawal lah sebenarnya. Okay, the more equivalent our treatment groups are, okay, and the greater the control we exercise over extraneous variable, then the more confident we can be that the differences in the length of REM sleep, okay, are indeed caused by the manipulation of caffeine dose. Okay, semakin equivalent kita punya treatment group, okay, dia makin lebih kurang sama lah. Group 1, 2, 3, 4, 5 tu karakteristik sampel dia sama. Okay, dan kita dah buat control untuk extraneous variable. So semakin kita boleh katakan yang perubahan tidur, okay, perbezaan waktu tidur disebabkan oleh perubahan dalam dos caffeine yang diberikan. Itu dah kita punya pengakhiran dia. Conclusion yang terakhir. Ke atas tidur. Kesan caffeine ke atas tidur. Jadi kita kata terdapat perbezaan yang mana semakin kita bagi caffeine, dia menunjukkan kualiti tidur yang semakin menurun, iaitu semakin pendek. Okey, jelas. Jelas ya? So itu
between subject design. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Type yang kedua, okey, design yang kedua adalah within subject design. Yang tadi between subject design, bila kita menggunakan dua kumpulan sampel yang berbeza. Okey, sekarang ni kita menggunakan kumpulan sampel yang sama yang dipanggil sebagai within subject design. Okay, between subject designs have one major flaw. Okay, individual differences. Okay, sebab kita menggunakan individu yang berbeza untuk setiap kumpulan. Okay, there are so many participants. Okay, dia banyak participant with so many ways in which they can be different from one another. So mungkin bila ramai participant ni, so dia banyak berbeza lah. Perbezaannya banyak. Extraneous variable, for example, age, individual difference. Kita boleh control some extraneous variable, okay, tetapi kita tidak boleh nak control individual differences. So itu masalah dia. Jadi, okay, however, we can control for individual differences better using kita nak avoid individual differences, okay, kita menggunakan within subject design. Okay, so kita manipulate the IV to create different treatment condition. Benda seperti sama juga tadi. Okay, use the same group of participant for each treatment condition. Measure the DV for each participant, compare DV score. Okay, yang ni macam ni tadi. Kita nak tengok, kita ambil kesan memori lagi. Okay, kesan kesan bunyi ke atas memori tadi. Okay, so untuk within subject design, kita manipulate IV, okay, sama juga. Okay, so kita pecahkan kepada two treatment condition sebagai contoh. Satu bilik yang senyap, satu bilik yang bising. Okay, tapi berbezanya, kita use the same group of participant. Okay, so awak akan diuji dalam bilik yang senyap dulu. Okay, kemungkinan esok, kita bagi satu lagi test ke awak, okay, dalam bilik yang bising pula. Okay, so same group of participant for each treatment condition. Okay, participant yang sama untuk setiap treatment condition. Kemudian kita akan, macam biasa juga, kita ukur, okay, dan kita akan compare dia punya DV score. So tengok dia punya gambaran situ, one sample of participant. Okay, so treatment condition 1, dia akan pergi pada treatment condition 1, treatment condition 2 dan treatment condition 3. Okay, so one sample participant, so awak akan ada satu kumpulan dan this kumpulan akan pergi kepada treatment yang berbeza, orang yang sama. So kalau ada 3 treatment condition dia akan pergi. So kalau tengok dalam kes Kevin, nanti kita tengok contoh dah Kevin juga tadi. Okay, so saya harap dapat bezakan antara between subject dengan within subject. Okay, note that each participant contributes multiple scores. Okay, that is woman, condition or level. So setiap participant akan ada multiple score. So awak akan ada skor dalam bilik yang senyap, skor dalam bilik yang sederhana, yang sunyi. Awak akan ada skor untuk dua suku kata. Because participants are repeatedly measured on the dependent variable under different treatment conditions, within subjects design are also known as
repeated measure design. Okay, yang tadi independent measure design untuk between subject design. Okay, untuk within subject design, ia dikenali sebagai repeated measures design. Okay, so nanti bila awak ambil hypothesis testing, bila awak bincangkan berkenaan dengan ujian T, okay, ANOVA, okay, so semua akan jumpa di balik lah. Okay, independent measure ANOVA, okay, repeated measure T-test. Okay, T-test for repeated measure. So akan jumpa semua nanti. Okay, so saya bagi tahu awal. Okay, untuk sekiranya kita menggunakan sampel yang sama, so itu adalah within subject design ataupun repeated measure. Sekiranya kita menggunakan sampel yang berbeza, itu adalah between subject design ataupun independent measures design. So, seperti yang tadi juga, kita akan tengok simple within subject design, one IV, one DV. Okay, dan dia boleh juga jadi macam tadi, factorial design. Okay, yang mana kita ada lebih daripada 2 DV, lebih daripada 2 IV dan 1 DV. Okay, kenapa kita menggunakan within subject design? The main reason for electing to use a within subject design is because it eliminates the problem associated with individual differences. Okay, sebab apa kita gunakan within subject design? Sebab dia mengurangkan masalah yang dikaitkan dengan perbezaan individu yang sama. Yang tadi kita guna individu berbeza ada. Yang ini sekarang kita menggunakan individu yang sama untuk dua-dua treatment. Okay, so jadi dia menghapuskan benda yang berkaitan dengan individual differences. Okay, individual differences will not be a confounding variable. So perbezaan individu tidak akan jadi confounding variable lagi. Okay, by participating in every treatment condition, each participant act as their own control. Okay, so bila dia masuk dalam treatment condition yang sama, treatment condition berbeza tapi orang yang sama masuk dalam treatment condition yang berbeza, so dia akan bertindak untuk mengawal benda itu sendirilah. Okay, note that because each participant contribute multiple scores, you require fewer participants than you would be for a between subject design. Okay, note that because each participant contribute multiple score, you require fewer participant. So yang tadi kita perlukan partisipan yang ramai. Okay, sebab let's say awak ada 5 treatment condition tadi. Okay, so jadi awak perlukan dalam between subject design awak perlukan 50 partisipan. 10. Okay, tetapi dalam within subject design awak hanya perlukan kepada 10 partisipan saja sebab these 10 partisipan will be used for the 5 treatment condition. So 10 orang ni akan pergi pada treatment condition A. 10 orang ni juga akan pergi pada treatment B. Kalau ada treatment C, pergi kepada treatment C. So dia menggunakan partisipan yang sama. So jadi kalau awak ada 10 partisipan, so awak boleh guna 10 partisipan tu saja. Kalau gunakan within subject design. Tapi kalau awak menggunakan between subject design, okay, awak perlukan kepada 50 partisipan. Sebab dia 10 adalah partisipan yang berbeza. So sebab tu dia kata you require fewer participant dalam within subject design. Berbanding dengan between subject design. Okay, kita tengok example untuk caffeine dengan REM sleep lagi. Sebagai contoh ni senang. Step 1, only 10 participants are now required since they will each take part in the 5 treatment conditions. Okay, so 10 partisipan saja yang diperlukan sebab dia akan ambil bahagian dalam setiap treatment condition tersebut. Okay, so kita select randomly 10 participants from the population. Okay, these 10 participants will be our sample. So bayangkanlah daripada tadi,
1,200 pelajar tadi, kita ambil 10 orang saja. Tadi kalau dalam between subject design, daripada 1,200 kita ambil 50. Tapi yang ni sekarang kita ambil 10 sahaja. Sebab 10 ni dia akan pergi kepada 5 treatment condition. Okay, jadi issue that we need to consider, okay, in conducting this study using a within subject, we need to consider that participant attrition may occur. Okay, we deal with this by recruiting more participants than we actually need. Okay, kadang-kadang bila kita menggunakan within subject design, sebab kita menggunakan sampel yang sama, kemungkinan kita bagi test yang pertama, dalam treatment yang kedua mungkin dia dah tak ada, dia tarik diri ke, ataupun kalau dalam tempoh masa yang lama mungkin dah meninggal ke, hilang daripada radar ke, okay, itu kemungkinan akan berlaku. Okay, so bila kita menggunakan within subject design, kita menggunakan sampel yang sama kan. Okay, contoh saya test awak pagi ni, okay, pagi esok saya nak test balik. Tiba-tiba ada yang tak boleh nak buat, sebabnya, sebab apa? Sebab mungkin ada kelas. So saya terpaksa tukar benda lain balik, schedule balik ke apa, so itu dah affected. So akan berlaku participant attrition. Ataupun mungkin kita dah buat satu eksperimen, kemudian kita nak dapatkan skor yang berikutnya, okay, mungkin participant tu dah meninggal. Okay, atau participant tu tarik diri. Okay, so kita perlu recruit more participant supaya benda-benda ni dapat diatasi. Okay, yang kedua, okay, time related factor can act as confounding variable. Okay, for example, include history, maturation, instrumentation and regression toward the mean. Okay, faktor yang berkaitan dengan masa. Macam tadilah, dia semakin mature. Okay, kalau dulu kita test dia tahun lepas, okay, mungkin jangka masa panjang sikit. Okay, mungkin dulu dia tak ni lagi. Sekarang ni dia dah mungkin dah banyak knowledge. Okay, dia dah semakin matang. So dia tahu macam mana cara untuk nak handle benda tu. So mungkin itu akan memberikan kesan. So dia kata dia boleh act as confounding variable. Okay, mungkin history dia. Okay, saya dah pernah buat dulu test ni. Saya tahu macam mana saya belok dia. So dia change dia punya behavior accordingly. Mungkin so itu akan mempengaruhi, okay, mempengaruhi keputusan kita. Okay, testing order effect, okay, can act as confounding variables. Okay, examples include carryover effects and progressive error. Example, practice effect and fatigue. Okay, so testing ataupun order effect ni carryover effect. Okay, contoh kita buat test yang pertama, kita buat eksperimen yang pertama. Okay, kemudian kita kata contoh kita suruh dia ingatkan perkataan satu suku kata tadi. Okay, so dia pun ingatlah perkataan suku kata pertama. Lepas tu kita pun test sekali lagi untuk suku kata yang kedua. Kemungkinan dia akan terbawa-bawa daripada test yang pertama tadi, dibawa kepada test yang kedua ni. So itu carry over effect. Ataupun progressive error. Kita dah test dia untuk one syllable word. Dia dah penat dah. Dia penat dah duduk mengingat benda tu. Dia dah penat. Dia penat dah saya. So bila masuk test yang kedua, mungkin dia tak boleh nak perform well. Atau mungkin dia tak boleh nak buat elok-elok sebab dia dah fatigue. Ataupun practice effect. Tadi ditanya aku soalan ni. Okay, yang kedua ni aku nak berhati-hati. Mari kita practice. Okay, kita cuba memorizekan. Kita cari macam mana cara untuk kita nak memorizekan perkataan ni dengan lebih elok. So itu practice effect. So benda-benda tu akan bertindak sebagai confounding variable. Okay, so kita boleh control. Dealing with time related order and order effect ni kita boleh control. Okay, controlling time. Okay, shorten the length of time between treatment condition. Okay, ataupun make it less likely that there will be history or maturation effect. Okay, mungkin kita boleh pendekkan masa untuk treatment condition. Okay, ataupun kita boleh untuk nak elakkan dia punya carry over effect, mungkin kita boleh panjangkan. Okay, so yang ni untuk avoid carry over effect, saya pernah jalankan satu kajian, okay, berkaitan dengan life script dan life story. So kita nak elakkan carry over effect, okay, so jadi kita panjangkan sedikit masa antara life script dengan life story. Kita tak nak life script dia membayangi dia punya life story. Okay, however, order effects may become more likely
due to inadequate rest or washout periods between treatment condition. Okay, so order effect mungkin disebabkan oleh inadequate rest. Okay, rehat yang tidak mencukupi lah. Okay, so maksudnya mungkin awak test dan test terus. Okay, tanpa ada selang yang menyebabkan dia orang penat. Okay, switch to a between subject design. Okay, so instead of awak control benda tu, awak boleh tukar kepada between subject design. If there is a reason to suspect a substantial order effect, then switch to a between subject design to eliminate confounding due to order effect. Okay, so in order to avoid order effect, awak boleh change kepada between subject design. Yang ni saya pernah buat consideration untuk saya switch kepada between subject. Okay, in which instead of kita menggunakan orang yang sama untuk live script dan live story, okay, kita cuba switch kepada kumpulan A akan pergi pada live script dan kumpulan B akan pergi kepada live story. Semua itu adalah untuk kita nak eliminate order effect. Atau kita boleh menggunakan counterbalancing. Okay, so different participant undergo treatment condition in different orders. Okay, sebagai contoh, okay, kita buat tadi, kita kata kita ada 20 orang participant. Okay, dan kita nak tengok perbezaan antara live script dengan live story. Okay, 10 orang akan pergi pada live script dahulu dan 10 orang lagi akan pergi pada live story dahulu. Kemudian selepas sebulan, for example, kita akan switch. Yang ambil live script pertama tadi akan pergi pada live story. 10 yang ambil live story tadi akan pergi kepada live script. So itu adalah counterbalancing. Okay. Kalau dalam proses tadi tunjuk eksperimen ni, okay, sebagai contoh, 5 orang akan pergi kepada satu suku kata dan 5 orang lagi akan pergi pada 2 suku kata. Kemudian kita akan switch. Okey, 5 orang yang jawab satu suku kata, kemudian akan pergi pada 2 suku kata dan 5 orang yang jawab 2 suku kata akan menjawab balik untuk satu suku kata. So itu adalah counterbalancing. Okay, back to our example. Step 2, design our experiment with controls. Since there may be order effect, we should counterbalance the order of caffeine doses. Okay, but caffeine might stay in the system and produce carryover effect. So we need to also allow adequate time between treatment conditions for the effects of the caffeine to wear off. Okay, so kita boleh guna counterbalancing. Okay, so counterbalance the order effect, the order of caffeine lah. Okay, tapi kena bagi masa yang cukup supaya caffeine tu boleh hilang daripada tubuh kita. Kalau tak, dia akan bagi carry over effect. Mungkin bila kita counterbalance, okay, let's say peserta pertama dapat 1.0. Okay, so peserta yang kedua, 5 peserta pertama akan dapat 1.0. Peserta yang seterusnya akan dapat 2.0. So bila kita counterbalance, okay, so yang kita switch balik tadi, berkemungkinan bila kita pergi kepada caffeine yang tinggi, yang 1.0 tadi bila dia masuk pada 2, mungkin dia makin kuat sebab caffeine 1.0 tadi masih ada dalam badan dia. Tapi kita kena allow masa yang lama sikit supaya caffeine tu boleh hilang. Okay, supaya sebelum kita start dengan caffeine yang seterusnya. Okay, step yang ketiga, conduct the experiment. Okay, analyze the data. So bila kita conduct the eksperimen tadi, kita conduct data, dia akan dapat macam ni lah. Oh, tak ada gambar lah pula. Tak apalah. Okay. Dia akan jadi macam caffeine ni tadi. Macam yang caffeine ni. Okay. Cuma, okay, sekarang ni
caffeine A1, A2, A3, A4, A5 ni adalah caffeine daripada skor daripada orang yang sama. Yang ni adalah orang yang berbeza. Kalau dalam within subject design, ia adalah daripada orang yang sama. 10 orang yang sama, 10 orang yang sama, 10 orang yang sama, 10 orang yang sama, 10 orang yang sama. So benda yang sama je. Okay, so kita akan comparekan dia punya skor tadi. Okay, analyze the data. Okay. Kemudian kita akan dapatlah berbeza ataupun tidak. Okay, tapi ingat, kalau kita menggunakan caffeine ni, okay, make sure that biar caffeine dalam badan tu hilang dulu. Sebab mungkin kalau kita kata kita start daripada caffeine pertama kepada caffeine kedua, okay, kemungkinan caffeine masih lagi ada dalam badan. Kita dah start caffeine kedua, mungkin kalau dia panggil carry over effect lah, sebab kita akan carry effect caffeine yang pertama kepada caffeine yang seterusnya sebab dia masih ada dalam badan. So yang tu kita kena allow sedikit masa supaya caffeine yang sedia ada dalam badan hilang dulu. Okay, baru kita tambah caffeine yang baru. Okay, comparing within subjects and between subject design. Saya habiskan sikit lagi. Okay, individual differences. Okay, these are eliminated in within subject design but may appear as confounding variable in between subject design. Okay, individual differences, perbezaan individu. Okay, kita boleh eliminate. Okay, boleh hapuskan dalam within subject design. Okay, bila kita menggunakan sampel yang sama. Tetapi ia akan jadi confounding variable dalam between subject design. Okay, sekiranya dia akan jadi confounding variable bila kita menggunakan subjek yang berlainan. Time related factors, okay, these are eliminated between subject design. Okay, so time related factor boleh kita hapuskan dalam between subject design, tapi akan ada dalam jadi confounding variable dalam within subject design. Sebab apa? Sebab dalam time related factor dia tidak akan ada carry over effect, dia tidak akan ada practice effect. Okay, sebab kita menggunakan sampel yang berlainan. Tapi dalam within subject design dia akan jadi confounding variable. Sebab apa? Sebab dia akan ada carry over effect, dia akan ada practice effect. Okay. Number of participants, fewer participants are required for within subject design than for between subject design. Okay, lebih ramai partisipan diperlukan dalam within subject design berbanding dengan between subject design. Sedikit partisipan diperlukan dalam within subject design berbanding dengan between subject design. Okay, beza kan tadi kan? Within subject design kita hanya perlukan kepada 10 partisipan yang akan dites 5 kali sebagai contoh. Kalau dalam between subject design kita perlukan 10 orang partisipan yang berbeza untuk setiap kumpulan. Okey, ada apa-apa soalan? Sebelum next group design, tak apa, kita bincangkan dalam kelas yang akan datang. Sebab tak ada masa. Ada apa-apa soalan? Ya, Doktor. Tak ada. Saya harap jelas. Kalau ada apa-apa persoalan atau apa-apa nak tanya, boleh kemukakan selepas ini dan seterusnya. Okey, kalau kita guna sistem final exam dulu, okey,